Terima kasih Datuk Dr. Yang Ketua. Saya menyambut perbahasan kawan-kawan sebentar tadi dengan menyatakan betapa kami juga merasakan perlu dipertingkatkan dari segi prestasi dan juga efisiensi, keberkesanan perkara-perkara yang bersabitan dengan kewangan dan pengurusan kewangan di negara kita ini. Telah pun disebutkan beberapa perkara yang dibahaskan dan saya mungkin hanya mau menyinggung beberapa hal saja dalam bab-bab pindaan kepada akta. Mungkin saya bawa dulu akta petroleum, kuasa pindaan kepada akta petroleum cukai pendapatan 1967. Meneliti perkara ini, Datuk Yang Di-Pertua, tentunya kita memahami akan peranan yang memberikan cukai ataupun pengecualian cukai, incentives, dan juga investment incentives, allowance cukai, tax allowance. Saya memerhatikan terdapat dalam hal ini dalam pembentangan belanjawan 2013 yang lalu oleh Menteri Kewangan, tiga aspek di sana. Satu, 100% dengan izin income tax exemption untuk jangka waktu 10 tahun. Kedua, 100% dengan izin investment tax allowance juga untuk 10 tahun. Dan statutory income untuk 3 tahun. Datuk Yang Di-Pertua, sementara kita memahami betapa hari ini kita bergelut dengan antara lainnya permasalahan struktural dan juga beberapa fundamental dalam urusan keuangan dan ekonomi negara, dan kita kebergantungan kita kepada pendapatan hasil langsung daripada oil and gas dengan izin ini sudah sampai kepada paras 40%. Maka dalam suasana itu juga kita memahami dan kita kerap berbahas di sini di Dewan Yang Mulia ini tentang memperkenalkan apa yang dikatakan sebagai sumber-sumber revenue ataupun pendapatan, atau mungkin revenue base yang baru, antara lainnya menyebutkan tentang pengenalan GST itu sendiri. Namun dalam perbahasan pada akta ini, saya mendapati bahawa ada dua perkara yang mungkin kita kena bezakan, Datuk Yang Di-Pertua. Syarikat-syarikat, terdahulu daripada ini kita telah berbahas tentang marginal oil field. Saya sudah pun berbahas tentang perkara tersebut dengan pengenalan RS, apa yang dipanggilkan di RSC, the sharing contract itu, risk sharing contract, risk sharing contract itu kita pun sudah berbahas tentang perkara ini yang mungkin saya tidak mau mengulangi, betapa dalam pencerakinan risk sharing contract itu berbeza dengan kontrak yang terdahulu. Saya dapati dan telah pun saya sebutkan perkara-perkara yang dikritik ataupun diberikan sedikit komentar yang negatif tentang bagaimana risk sharing contract itu memberikan advantage ataupun insentif yang agak keterlaluan kepada pihak-pihak yang mendapat kontrak-kontrak marginal oil field itu, Datuk Yang Di-Pertua. Namun dalam hal ini dalam perkara yang saya sebutkan ini, dengan saya sebutkan 3 bentuk insentif, tax allowance, income tax exemption dan sebagainya tadi, saya mau melihat perkara ini daripada perbezaan dua syarikat. Dua syarikat yang satunya syarikat-syarikat yang mengusahakan cari gali, exploration, seperti Petronas, Shell, Exxon, dan mereka ini sebenarnya mendapat pulangan yang lumayan. Mereka mendapat kalau di strike, dengan izin, mereka akan dapat pulangan yang cukup lumayan. Dan tentunya
mereka perlu mengambil risiko dalam melakukan, ya, dan dalam ya, untuk mereka melakukan exploration yang seperti ini. Lalu untuk memberikan mereka exemption dan tax exemption dan sebagainya ini, kalau betul fahaman saya, maka ia satu yang saya kira adalah cukup tidak menasabah. Adapun untuk menjadikan, ya, negara kita ini sebagai ONG ataupun oil and gas hub, ya, menasabah kalau syarikat-syarikat dalam kumpulan kedua, syarikat-syarikat yang memberikan yang bergiat dalam aktiviti huluan, ya, yang bergiat dalam aktiviti services, ya, consulting maupun perkhidmatan, equipment, perolehan, dan yang memberi servis kepada kumpulan yang pertama tadi, saya kira ada munasabahnya, ya, supaya cukai-cukai ini diberikan kepada mereka, memandangkan inilah dia kegiatan-kegiatan yang akan bakal, ya, menjadikan dan menjana, ya, yang akan bakal menyuntik, ya, apa yang dikatakan sebagai rangsangan kegiatan-kegiatan oil and gas industries, ya, aktiviti-aktiviti apa yang ini dikatakan hiliran ini, maaf, ya, the downstream activities. Jadi oleh kerana itu perkara ini tidaklah semudah itu kalau kita bagikan secara borong, ya. Lalu saya merakamkan di sini betapa perkara ini perlu dihalusi begitu, kerana kita bercakap hari ini tentang seperti mana sahabat saya Indra Mahkota lebih awal tadi telah memperincikan, ya, kita kehilangan banyak sumber-sumber pendapatan kita, termasuklah bukan saja di peringkat pusat tetapi juga di peringkat negeri. Ya, baru-baru ini peringkat negeri Selangor, ya, di Dewan Undangan Negeri Selangor didedahkan betapa dalam kerajaannya yang lalu, ya, kerajaan Barisan Nasional yang memimpin Selangor yang lalu telah memberikan 25, ya, bidang tanah yang pada pemerhatian dan penelitian itu akhirnya juga dijual dengan begitu murah, ya, dan diberikan kepada parti-parti komponen Barisan Nasional. Banyak lagi perkara-perkara yang melibatkan, ya, kegiatan yang sepatutnya kita menjana pendapatan, tetapi tidak nampak, ya, tidak disudahi dengan menjana pendapatan kerana kita tidak meletakkan polisi itu. Ya, disebutkan tadi, ya, kalau apa ini yang dikatakan hasil dalam apa ni? Kalaulah yang dikatakan pungutan itu dibuat oleh pegawai-pegawai, ya, daripada ya, boleh. Terima kasih Datuk Naibu Ketua. Terima kasih Kuala Selangor. Saya cuma nak minta penjelasan ataupun ulasan Kuala Selangor. Nampak gayanya ini adalah peluang kepada pihak kerajaan untuk membawakan pindaan-pindaan untuk menutup apa segala masalah yang telah pun berlaku. Kita tahu ulasan Kuala Selangor tadi dengan jelas mengatakan di peringkat negeri pun telah terdedah beberapa kelemahan sebelum pada ini, baik dari segi struktur ataupun kaedah percukaiannya, stamp duty-nya, ataupun barangkali CKST atau cukai keuntungan harta tanah berkenaan dengan penjualan dan pembelian tanah yang berlaku di peringkat negeri sebelum daripada pentadbiran hari ini. Jadi nampak gaya macam kerajaan tidak mengambil peluang, tidak mahu mengambil peluang untuk memperbaiki keadaan itu. Dan saya nak tanya Kuala Selangor, penelitian saya dalam pindaan undang-undang ini tidak memasukkan apa perkara yang selama hari dituntut atau diperlukan, dan sudah tentu yang spesifiknya tidak ada langsung pindaan berkenaan dengan memperbaiki keadaan yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan negeri yang sebelum pada ini pernah diulang oleh orang kata kerajaan sebelum pada ini bawah pimpinan kerajaan negeri bawah UMNO Barisan Nasional di Selangor. Jadi tidak ada nampak gaya. Jadi betulkah kalau saya katakan kerajaan terlepas peluang untuk membawa pindaan untuk memperbaiki atau menutup lompang-lompang masalah itu, tidak dibawa langsung dalam undang-undang ini? Apa pandangan Kuala Selangor? Terima kasih Indra Mahkota. Saya minta perkara itu diberi huraian dan penjelasan oleh menteri yang bertanggungjawab, ya, kerana jelas perkara itu sangat, ya, diperlukan, tetapi seperti mana yang Indra Mahkota sebutkan tadi, tidak diambil peluang perkara itu diselesaikan dalam pembentangan perkhidmatan ataupun rang undang-undang ataupun rang undang-undang kewangan ini. Dan saya terus, ya, menyebutkan di sini juga
kalaulah financial services ini ya ada hubung kaitnya dengan ekonomi, walaupun ia tidak langsung ya, ia tidak langsung ada correlationnya begitu, tetapi dalam hal cukai dan juga sekaligus subsidi, yang dua komponen merupakan stabilizing measures dalam macroeconomics ya. Artinya maknanya sama ada kerajaan mau cukai ataupun diberikan pengecualian cukai, ditambah cukai, dikurangkan cukai, keseluruhan perkara itu adalah polisi-polisi dasar ya, polisi-polisi atau dasar-dasar kebijakan yang ditentukan oleh government of the day dengan izin. Lalu apa yang dipungut oleh ya, lembaga hasil dalam negeri, LHDN dan segala badan-badan penguat kuasa adalah perkara yang menjadi penentuannya dibuat oleh kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan yang the executive. Lalu di sini juga saya mengambil peluang untuk menyebutkan perkara yang dibangkitkan oleh Pak Sri Salak. Tak ada lah dia. Dia tidur lah. Jadi Pak Sri Salak contohnya menyebutkan tadi ya, membuat perbezaan, membuat perbandingan bahawa kita memacu pertumbuhan yang begitu baik ya, 5.2% pertumbuhan GDP dalam suku yang terakhir, suku ketiga baru-baru ini ya, dan sekaligus membuat perbandingan dengan negara-negara yang hari ini katanya dalam keadaan krisis. Memang betul ya, negara-negara yang seperti ini, tetapi pertumbuhan ini saja tidak boleh dijadikan ukuran, kerana OECD countries atau negara-negara maju ini, Tuan Yang Ketua ya, kita sedia maklum bahawa mereka tidak mempunyai growth yang begitu tinggi. Developing economy ya, macam kita, macam China, macam BRIC ya, Brazil, Russia, India, China, kita sendiri, kita memacu pertumbuhan yang memang rancak dan pantas. Tetapi for those negara-negara yang seperti ya, Eropah, Amerika, Jepun, mereka tidak lagi mengalami ataupun melalui ya, pertumbuhan yang begitu pesat dan rancak ya, because they have come to that keluk yang begitu. Apa yang lebih penting daripada itu, saya kira, dalam urus takbir keuangan negara, Datuk Yang Dipertua, adalah untuk menghasilkan ya, kelancaran dan keberkesanan yang pada akhirnya persoalan cukai ya, persoalan cukai dan juga persoalan pendapatan sekaligus, sebab kita bercakap tentang soalan cukai dan ia juga ia langsung mengheret ataupun membuat kesan ataupun memberi impaknya kepada persoalan pendapatan. Dan dalam persoalan pendapatan jugalah, di situlah kita berpeluang untuk memastikan bahawa cukai-cukai kita itu sifatnya progresif ya. Dan saya menyambut baik rang undang-undang ini dari segi ya, yang pengenalan RPGT-nya, Real Property Gains Tax-nya, ya, limited liability, dari segi koperasi-koperasi yang saya kira menasabah ya, pindahan yang dibuat ya. Namun yang saya mungkin ingin sebutkan di peringkat perbahasan di peringkat dasar ini, Datuk Yang Dipertua ya, adalah betapa dalam hal pengenalan cukai, insentif ya, pengecualian, pengenalan, mengurangkan, menambahkan cukai ini, akhirnya kita mesti juga hubung kaitkan dengan persoalan pendapatan rakyat. Dan malangnya dalam pencerakinan ya, GTP ya, Government Transformation Program, dalam pencerakinan ETP ya, the Economic Transformation Program, dan juga termasuklah juga NEM-nya ya, dengan apa jadi New Economic Model ataupun model ekonomi baru itu, perbahasannya di situ hanya menyinggung persoalan GNI per kapita. Saya memerhatikan ya, bagaimana kerajaan Barisan Nasional telah menetapkan lonjakan ya, apa yang dikatakan sudah untuk kita keluar daripada perangkap model ataupun perangkap middle income trap itu dengan izin. Maka kita terus ya bercakap tentang pertumbuhan yang mau dipacu puratanya 6 tahun sehingga tahun 2020 dan menjana ya GNI per kapita ya, yang kini sudah 23,700 ataupun USD 6,700 itu pada tahun 2009 ya, ke paras
GNI per kapita US 15,000 ataupun bersamaan dengan RM 48,000 pada tahun 2020. Saya ingin tegaskan di sini bahawa penggunaan GNI per kapita untuk membayangkan apa yang ada dalam denyut nadi rakyat di akar umbi, parameter ini adalah sangat tersasar kerana ia tidak membayangkan apa yang merupakan household income, atau lebih tepat lagi kalau kita bandingkan GNI per kapita dengan apa yang disebutkan sebagai the average income per kapita household member dengan izin, ia merupakan satu angka yang punya perbezaan yang cukup ketara. GNI per kapita, kalau saya boleh sebutkan tahun ini, tahun 2009, kalau saya ambil daripada statistik household income dan basic amenity survey report 2009 pada Department of Statistics, jabatan statistik, GNI per kapita adalah pada paras 23,700 tahun 2009. Pada tahun yang sama, Datuk Yang Di-Pertua, pada tahun yang sama, average income per household, purata pendapatan isi rumah setiap ahli keluarga adalah hanya pada paras 11,208 ringgit saja. Sekaligus yang menunjukkan bahawa parameter yang kita guna untuk memacu GNI per kapita adalah tidak membayangkan apa yang ada pada pendapatan rakyat isi rumah setiap orang per kapita, setiap kepala. Dan ini amat jelas memerlukan kita merombak balik, supaya bukan merombak balik tetapi menegaskan parameter mana yang lebih penting, supaya di samping itu yang lebih penting adalah persoalan inequality, persoalan kesenjangan, persoalan jurang, perbezaan antara kelompok kaya dan kelompok rich and super rich. Yang perbahasan itu dibawa oleh Indra Mahkota. Kalau mengambil teks ataupun mengambil skim ataupun mengambil rejim pencukaian, perlu dilihat kembali dan dirombak kembali. Berbeza dengan apa jadi dikatakan kelompok kaya dan kelompok yang kurang berada, they have not or have less, dengan izin. Lalu dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, persoalan ini adalah cukup penting kerana saya bawa perbahasan ini sedikit waktu dahulu apabila mengangkat isu yang ditegur oleh Sri Gading. Semacam saya ini tidak suka orang Melayu kaya kerana menyebutkan tentang CEO tabung haji dan juga tentang Sam Dabi, CEO yang pada tahun kewangan 2012 yang lalu, tahun kewangan yang berakhir Jun 2012 yang lalu, didapati bahawa telah pun secara jelas dan secara nyata, perkara itu ada laporannya dalam The Edge, bahawa CEO ini menerima ganjaran bonus dan gaji pada tahun financial year ending Jun 2012 sebanyak 5.2 juta. Pokok senang mempertikaikan tentang tabung haji yang dulunya yang tahun lalu mendapat peningkatan gaji daripada 75,000 kepada 85,000, bonusnya 200,000. Datuk Yang Di-Pertua, kenapa saya membangkitkan isu di dalam peringkat dasar ini? Di sinilah letaknya kepentingan untuk apabila kita bercakap tentang cukai, kita mesti juga bercakap tentang dalam rangka dan kerangka yang lebih besar. Bukannya hanya sekadar apa yang disebutkan sebagai minimum wage, gaji lantai itu. Saya mahu perkara ini diteliti dalam pendekatan ataupun dalam kerangka apa yang akhirnya disebutkan sebagai the fair wage. Ini sekaligus membawa pertikaian tentang persoalan labor law ataupun perburuhan, gaji, upahan, yang seluruhnya bercakap juga tentang persoalan keuangan. Dan di sinilah terus-terusan kita bercakap tentang perkara-perkara besar. GNI per kapita, pertumbuhan 6% sampai 2020, untuk menjadikan negara kita satu negara yang punya apa dikatakan sebagai high income, keluar daripada kepompong dan perangkap middle income trap. Tetapi kalau kita balik kepada perkara-perkara yang lebih asas, apa yang menjadi dapatan ataupun pendapatan rakyat
Tidak bercakap tentang disposable income, baru bercakap tentang income aja lagi. Disposable income meletakkan rakyat tahu bagaimana perit hidup mereka tatkala apabila apa yang dibawa pulang, pendapatan dalam poket, pendapatan yang ada di saku mereka, that is disposable income dengan izin Datuk Yang Dipertua. Lalu pertikaian-pertikaian seperti ini yang kami kerap bangkitkan daripada pihak sebelah sini adalah cukup penting untuk persoalan bagi akhirnya happiness index, bagi akhirnya apa yang dikatakan sebagai the level of satisfaction ataupun the happiness index, quality of life, hidup bermaruah, bukan hanya memberikan pada musim-musim tertentu, one off, brim one, brim two, tetapi pada pendapatan income dan disposable income rakyat masih pada takuk yang sama. Kerana kita bercakap tentang GNI per kapita, rakyat tak faham pun. Yang rakyat faham adalah apa yang ada pada dalam poket mereka, apa yang ada pada sisi mereka, apa yang mereka bawa pulang. Kembali kepada persoalan Saham Dabi dan juga tabung haji tadi. Begitu juga kepada yang lain, begitu juga pada syarikat-syarikat peladangan dan juga yang lain. Persoalannya adalah mengapa hanya seorang atau dua saja yang diberikan ganjaran yang begitu lumayan, yang sekaligus akan mengekalkan kesenjangan dan disparity pendapatan yang akan lahir di sana, apa yang dikatakan income inequality. Kita tidak bercakap lagi tentang wealth inequality. Kita tidak bercakap tentang the various asset classes of wealth. Kita hanya bercakap tentang pendapatan. Dan pendapatan itu juga kerajaan ini tidak mahu punya political will to address the issue head on, untuk bercakap tentang fair wages. Selama-lamalah terus-terusan kalau kita hanya bercakap tentang retorik yang agak besar-besar tentang NEM, ETP, EPP, kita hanya bercakap tentang projek-projek EPP yang besar-besar, yang 131 jumlahnya, dan kita kurang sedar bahawa projek-projek tersebut adalah juga projek-projek yang memerlukan government spending pada perbelanjaan 15 tahun dalam defisit. Kita sudah tidak upaya untuk berbelanja besar lagi. Enough of pump priming betul diperlukan. Anti-cyclical measures perlu dalam keadaan ekonomi lembab. Tetapi kita telah berbelanja besar, sama ada in the good time or in the bad time, dalam keadaan ekonomi boom dan juga ekonomi bust. Yang justru dengan itu kita hari ini sedang menanggung hutang kerajaan pusat kepada paras 502 bilion ringgit. 15 tahun kita berbelanja besar, and we could ill afford, dengan izin, kita tidak lagi punya keupayaan untuk berbelanja besar, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, kerana apa? Kerana kita telah secara, dengan izin, reckless mengurus keuangan negara. Kita bercakap tentang cukai, kita bercakap tentang subsidi. Akhirnya apa yang menjadi penting adalah sejauh mana kita dapat mengangkat hidup rakyat, the happiness index, the quality of life, hidup bermaruah rakyat. Bukan hanya melihat kepada kroni yang terus-terusan kita berikan di atas ladang, di atas padang yang tidak sama rata. Dalam monopoli, dalam sistem monopoli yang kita amalkan, tidak wujud di sana genuine entrepreneurs. Apa yang kita create adalah fat cats, kucing-kucing gemuk, bukan tigers. Yang ketika tigers itu, kalau kita lihat dalam Asian Debacle dalam tahun 1997, inilah dia, the fat cats yang lahir daripada sistem rentier ataupun sistem monopoli dan kroni itu. Mereka tidak dapat bertahan. Sudah sampai waktunya Datuk Yang Dipertua supaya urus takbir keuangan negara ini diurus dengan baik, diurus dengan prudent, dengan membawa sama ada struktural reform dalam sistem percukaian maupun apa jua yang lain. Kalau kita bercakap tentang subsidi itu mestilah sifatnya progresif dan bukan regresif. Lalu dengan itu Datuk Yang Dipertua, saya mungkin memberikan ruang kepada kawan-kawan yang lain untuk berbahas seterusnya. Tapi saya kira perkara ini jarang-jarang untuk diperbahaskan begini. Maka saya minta menteri atau timbalan menterinya supaya memberikan penjelasan, kerana ini adalah sekaligus memberikan kesan kepada denyut nadi hidup penderitaan hidup rakyat yang khususnya dalam kelompok the lower income group. Sekian Datuk, terima kasih atas peluang ini. Terima kasih.